This Bismillahirrahmanirrahim. call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Karim Kitab Al-Quran, wahyu suci kalam Tuhan. Al-Karim Kitab Al-Quran, wahyu suci kalam Tuhan. Diturunkan di bulan Ramadan menjadi petunjuk setiap insan. Diturunkan di bulan Ramadan menjadi petunjuk setiap insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar dengan Murabbi Rahmawati. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah, semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun dalam keadaan PKP, mudah-mudahan kita semua dihindari daripada musibah COVID-19. InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran, seelok-eloknya marilah kita dahulukan dengan bacaan doa sebelum belajar. Baiklah, sedia semua? Mari kita duduk dengan tenang dan angkat tangan separas bahu. Kemudian lihat ke tapak tangan dengan penuh harap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kefahaman kepada kita untuk memulakan pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Tadah tangan ya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami hazanahmu, wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita teruskan. Sedia semua murid-murid Ustazah? Kita lihat dulu objektif pembelajaran. Diharap murid-murid dapat menghafaz surah At-Takasur ayat 1 hingga 8 dengan betul dan lancar. Kemudian diharap murid-murid dapat menghafaz surah At-Takasur ayat 1 hingga 8 dengan betul dan bertajwid. Kita teruskan dengan set induksi. Okey, gambar apakah ini? Cuba semua murid-murid Ustazah lihat dekat gambar tu. Ada gambar seorang lelaki tu, dia macam menunjuk dada, mendabik dada. Lepas tu muka dia tu mendongak ke atas. Tu gambar tu tentang apa? Memberikan gambaran seseorang tu seperti apa? Kita lihat pilihan jawapan. Adakah A, dia sedang senyum? Ataupun B, dia sedang masam? Atau C, dia sedang bermegah-megah? Ataupun D, sedang berlapang dada? Ataupun D, hati yang bersih? Okey, apa agaknya jawapannya murid-murid? Lihat balik gambar ni. Dengan apa kaitan gambar ni dengan pilihan jawapan yang Ustazah berikan? Agak-agak apa jawapan dia? Ya, murid-murid, betul. Jawapannya C, bermegah-megah. Okey. Dalam Al-Quran ada satu surah di mana surah itu maksudnya bermegah-megah. Apakah surah itu murid-murid? Ya, betul. Jawapan dia
ialah surah At-Takasur. Surah At-Takasur. Kita dah baca pun surah ini pada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar baca. Dan minggu ini insya-Allah bila kita dah baca minggu lepas, minggu ini kita cuba untuk hafaz pula surah At-Takasur. Ayat 1 hingga 8. Bagus murid-murid Ustazah. Terbaik semua. Minggu lepas kita dah belajar bacaan surah At-Takasur. InsyaAllah pada minggu ini kita hendak menghafal pula surah At-Takasur. Baiklah. Terlebih dahulu, suka Ustazah hendak ulang semula biodata ataupun sejarah surah At-Takasur. Iaitu lihat seperti slide. Surah At-Takasur ini merupakan surah yang ke-102 di dalam Al-Quran. Surah At-Takasur diturunkan dekat mana? Di Mekah. Ada berapa ayat? Surah At-Takasur ada 8 ayat. Menceritakan tentang apa surah At-Takasur ini? Ia menjelaskan tentang golongan manusia yang suka bermegah-megah. Megah sangat, ada banyak harta, ada ramai anak, lepas tu kedudukan dengan pangkat yang tinggi. Sampailah apa yang didapat tu menyebabkan dia lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ingat bahawa apa sahaja keagungan, kehebatan yang manusia ada di dunia ini semuanya adalah pinjaman semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan sementara sahaja selagi dia hidup di dunia. Okay. Sejarah ni kita dah belajar pada minggu lepas. Hari ini sekadar ulangan sahaja. Diharap murid-murid ingat dan faham sejarah surah At-Takasur. Seperti biasa, sebelum kita teruskan kelas Al-Quran kita pada hari ini, Ustazah suka untuk berkongsi hadis Nabi yang berkaitan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Baiklah, minggu lepas Ustazah ada terangkan kebajikan yang kita dapat dengan membaca Al-Quran. Ingat tak apa contoh yang Ustazah telah beri? Ustazah beri contoh Alif Lam Mim. Di situ bila Ustazah sebut Alif, Lam dan Mim, ada berapa huruf di situ? Ya murid-murid, ada 3 huruf. Okay. Kalau kita lihat perumpamaannya, satu huruf kita akan dapat 10 kebajikan. Jadi bila kita dah baca 3 huruf, secara automatik kita akan mendapat 30 pahala kebajikan. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya kepada kita. Jadi, hadis apakah yang pada hari ini Ustazah nak kongsikan? Kita lihat hadis berikutnya, murid-murid. Okay. Kelebihan anak membaca Al-Quran. Maksudnya, dengar baik-baik, akan dipakaikan di kepalanya mahkota dan kedua ibu bapanya akan diberi perhiasan yang tidak boleh dinilai oleh penduduk dunia. Lalu mereka bertanya, mengapa kami diberi perhiasan seperti ini? Allah menjawab, kerana anak kamu mempelajari Al-Quran. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah ke tingkat syurga dan bilik-biliknya. Dia akan terus naik selama mana dia membaca ayat Al-Quran. Riwayat Ahmad. Baiklah, di sini anak-anak boleh baca lagi sekali tentang hadis kelebihan anak membaca Al-Quran. Okey, apa yang pahala yang murid-murid dapat bila murid-murid selalu membaca Al-Quran? Di samping satu huruf dapat 10 pahala kebajikan, selain tu apa lagi kelebihan yang anak-anak murid Ustazah Rahmawati akan dapat bila rajin membaca Al-Quran? Baiklah, berdasarkan hadis yang Ustazah baru bacakan ini, dia nak beritahu bukan sekadar anak itu. Maksudnya, murid-murid sebagai anak
murid-murid mendapat pahala. Pahala tu insya-Allah murid-murid dah dapat. Tetapi pada masa yang sama, ibu bapa, ibu dan ayah, murid-murid juga akan mendapat kebaikan di akhirat juga. Jadi, two in one. Murid-murid dapat pahala, ibu ayah pun dapat pahala. Al-Quran ini merupakan hadiah yang luar biasa. Kerana apa? Sebab sebagai anak dapat memberikan pahala kepada ibu bapa kita. Jadi, anak-anak, teruskanlah memperbaiki bacaan Al-Quran masing-masing. Bacalah secara berterusan setiap hari. InsyaAllah, ibu dan bapa kita akan menaiki syurga tingkat demi tingkat sehinggalah kita habis membaca Al-Quran. Okey, kalau awak belum baca Quran, awak baca Iqra. Iqra tu sebahagian daripada Al-Quran jugalah. Kan bila awak baca Iqra 1, huruf demi huruf. Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4. Iqra tu pun daripada ayat-ayat potongan daripada Al-Quran. Jadi, Ustazah harap murid-murid dah faham kelebihan membaca Al-Quran. Minggu lepas kita tahu 1 huruf 10 kebajikan. Minggu ini kita tahu bila murid-murid baca Al-Quran, bukan sekadar murid-murid sahaja yang mendapat pahala. Ibu bapa juga akan mendapat tempiasnya, akan mendapat pahala dan kebaikan juga di akhirat nanti. Faham ya murid-murid setakat ini? Kita teruskan. Kita dengar bacaan surah At-Takasur dari Ustazah Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Okey, bacaan pertama Ustazah Rahmawati untuk hari ini. Baiklah, kita teruskan dengan permainan roda. Roda sambung surah. Okey. Roda ni tak boleh nak pusing. Tak apa. Awak lihat anak panah Ustazah tunjuk kepada ayat yang mana? Okey. Pusing. Tit. Kalla. Kalla saufa. Sambungannya. Kalla saufa ta'lamun. Okey. Kita teruskan lagi. Pusing. Baik, warna biru ni. La tarawunna. La tarawunnal jahim. Okey, dapat ya? La tarawunnal jahim. Okey, kita terus lagi. Pusing. Kalla law. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Okey, dapat ya? Kita main lagi. Pusing. Thumma latarawunna 'ainal yaqin. Dapat ya? Seterusnya sambung. Summa latus'alun. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Okey. Nanti murid-murid di rumah bolehlah minta bantuan ibu, ayah, abang, kakak ataupun adik untuk semak bacaan hafazan surah At-Takasur masing-masing.
Kalau hari ni tak dapat nak hafal 8 ayat, kita cuba satu ayat demi satu ayat. Satu hari kita cuba hafaz satu ayat. Satu hari kita cuba hafaz satu ayat. Minta tolong ibu dan ayah, abang, kakak atau adik untuk semakkan bacaan murid-murid di rumah. Baik, mudahkan murid-murid? Okey, insyaAllah ya. Kita teruskan. Okey, seterusnya. Lagi sekali kita tengok. Okey. Bacaan kali kedua. Tadi bacaan kali pertama, kita dah buat latihan permainan roda berwarna walaupun tak berupa roda. Kita teruskan dengan bacaan surah At-Takasur kali kedua dari Ustazah Rahmawati. Kali ini Ustazah cuba jelaskan secara kasar hukum tajwid yang ada di dalam surah At-Takasur. Lihat tu betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Sur. Okay, bunyi ro dia. Ingat ya? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zur. Ro dibaca tebal. Okay, ayat 1 hingga ayat 8 surah At-Takasur. Ada berapa ro tebal? Ada 4 ya. Kita teruskan. Summa lataraw. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Baiklah. Yang keduanya, Ustazah nak beri penekanan tentang hukum dengung. Okay. Cara bacaan dengung. Cara bacaan dengung, nun yang bertanda sabdu dan mim yang bertanda sabdu. Apabila di dalam Al-Quran, okay, okay, di sekolah masing-masing, insyaAllah di dalam resap asma' ni, yang kita tengok dekat sekolah, selalunya kalau bacaan itu dengung, dia akan warnakan dengan warna hijau. Warna hijau. Kalau dekat dalam surah At-Takasur ni, yang warna hijau apa dia? Huruf nun dan mim yang bersabdu. Jadi, nun dan mim yang bersabdu ini, berapa harkat dengung dia? Berapa detik? 2 harkat ya. Summa latarawunna. Summa latarawunna. Summa latus'alunna anin na'im. Okay. Nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu hendaklah dibaca dengung 2 harkat. Ada berapa kali dengung nun dan mim sabdu dalam surah At-Takasur? Ada 7 tempat. Summa 1. Yang kedua, latarawunna 2. Summa 3. Latarawunnaha 4. Summa 5. Alunna 6. Anin na'im 7. 7 tempat. Ada 7 kali. Ada 7 tempat nun dan mim yang bersabdu di dalam surah At-Takasur. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Ustazah nak terapkan hukum tajwid di mana
bacaan panjang di dalam surah. Bila ayat itu di hujungnya kita baca dua harakat, bila pula kita baca 4 harakat, bila kita baca 6 harakat. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Ta'lamun. Okey, tengok ya. Dia ada warna krim ke coklat ke mustard ni. Yang berwarna coklat, krim ataupun mustard di dalam resam Osmani. Itu merupakan tanda dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Okey. Kalau baca lambat, kita boleh wakafkan dengan 6 harakat. Ta'lamun. Baca lambat. Kalau baca sederhana, 4 harakat. Ta'lamun. Kalau baca laju dan sambung, ta'lamuna summa. Jadi, diharap di dalam surah At-Takasur ini ada 3 hukum tajwid yang murid-murid perlu tekankan. Yang pertama, diharap murid-murid dapat berlatih untuk menebalkan huruf ra pada ra yang mesti ditebalkan. Yang kedua, dengung 2 harakat pada huruf nun dan mim yang bersabdu. Dan yang ketiga, betulkan bacaan yang dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. InsyaAllah ya, murid-murid, ini sekadar selitan sahaja. Okey. Ada lagi tambahan daripada Ustazah. Seterusnya ialah tentang Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Dalam surah At-Takasur yang kita baca tadi, ada berapa Alif Lam Syamsiah? Ada 2. Tengok di belah kanan. Lepas tu, ada berapa Alif Lam Qamariyah? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Baiklah, macam mana kita nak tahu hukum Alif Lam yang terdapat di dalam surah At-Takasur itu? Dia Alif Lam Syamsiah ataupun Alif Lam Qamariyah. Baiklah, secara ringkasnya, kalau Alif Lam Syamsiah, lihat sebelah kanan, Alif Lam Samsiah, Alif selepas Samsiah, huruf yang betul-betul selepas huruf Lam, okey, akan ada tanda sabdu, dia akan ada tanda sabdu. Okey. Kalau Alif Lam Qamariyah, selepas huruf Lam dia, huruf selepas huruf Lam tidak ada bertanda sabdu. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Resam Osmani yang kita baca, Lam Samsiah, Alif Lam Samsiah akan berwarna kelabu. Kalau perasanlah, manakala Alif Lam Qamariyah, lamnya berwarna hitam dengan alif. Kenapa Lam Samsiah tu berwarna kelabu? Sebabnya lam itu tidak disebut, tetapi ia ditulis. Kita sebut At-Takasur. Kita tak baca Al-Takasur. Salah ya, bukan Al, tetapi At. An-Na'im. Kita tak baca Al-Na'im. Kita baca An-Na'im. Lam itu tidak disebut. Okay, manakala Alif Lam Qamariyah dalam surah At-Takasur ada 4. Nak tahu Alif Lam itu Qamariyah atau Samsiah? Lam Qamariyah
Lam komariah, alif lam komariah, atas huruf lam dia ada tanda sukun ni, ada tanda mati. Nampak tak ni? Tanda bulat, tanda mati. Kenapa ditanda dengan mati? Sebab lam itu disebut dan dibunyikan. Okey, dekat atas huruf lam ni ada tanda mati. Kita baca al-maqabir. Kita tak baca am-maqabir. Kita sebut apa dia? Al-maqabir. Lam itu disebut. Kalau kita baca am-maqabir, salah. Kadang-kala ada juga murid tertukar antara alif lam komariah, dia baca syamsiah. Alif lam samsiah dibaca dengan komariah. Baiklah. Kita lihat lagi sekali. Alif lam samsiah, ingat ya, lam dia tak ada tanda mati di atasnya. Kemudian huruf selepas huruf lam ada tanda sabdu. Ada berapa alif lam samsiah di dalam surah At-Takasur? Ada 2. At-Takasuru. At-Takasur. Yang kedua, An-Na'im. An-Na'im. Ada berapa alif lam komariah di dalam surah At-Takasur? Ada 4. Al-Maqabir. Al-Yaqin. Al-Jahim. Al-Yaqin. Okey. Dapat ya ini murid-murid? Ini selitan tajwid untuk pelajaran hari ini. InsyaAllah. Baiklah, kita teruskan lagi bacaan. Ustazah akan baca setiap ayat 3 kali. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Shadaqallahul azim.
Jom kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Thumma kalla. Thumma latus'alunna. Thumma latarabunnaha. Sawfa ta'lamuna. Ilmal yaqin. Ainal yaqin. Latarawunnal jahim. Yawma'idhin 'anin na'im. Okay, quiz time. Okay, mari kita susun ayat. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Okay, kita tengok dekat atas tu susunan ayat surah At-Takasur ini berterabur. Jom kita teka. Yang pertama, Alhaakumut takatsur. Okay, betul. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Okay, yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Okay, yang keenam, latarawunnal jahim. Ketujuh, summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Yang ke-8, summa latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Baiklah, kita pergi kepada slide seterusnya. Okay. Kita lihat apakah nilai murni yang boleh kita amalkan di dalam tajuk ini. Okay, Nabi SAW sentiasa berkata benar. Nabi SAW tidak bertutur melainkan apa yang Nabi tutur itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi beritahu bahawa sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah akan memberi 10 kebajikan. Jadi, anak-anak yang membaca Al-Quran, ibu dan ayahnya akan turut serta mendapat pahala, insya-Allah. Seterusnya, nilai ikhlas dalam melakukan perbuatan. Jadi, anak-anak kena ingat, semua yang kita buat di dunia ini hendaklah kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah akan mendapat pahala. Kata hikmah, Al-Quran sentiasa ada di kala suka, duka, susah, senang, dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, kita sudahi kelas kita dengan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat.
Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tidak diketahui. Rezekikan kami membacanya di waktu malam, di waktu siang. Jadikanlah ia hujah kami, Ya Rabbal Alamin. Cikgu sayang semua murid-murid Ustazah, mohon maaf atas segala salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesilapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.